Okey, baik. Kita lihat iaitu bab 1 ekonomi dan kerajaan. So dalam topik ini akan kamu pelajari tentang peranan kerajaan dalam ekonomi dan peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. So okey, kita belajar okey, macam selalu cikgu cakap okey, maksud kerajaan merupakan satu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Ingat, unit ekonomi ada 3, betul? Unit ekonomi, kamu kena faham unit ekonomi sebenarnya ada, iaitu isi rumah, kemudian juga firma dan seterusnya ada kerajaan. So ada 3 unit ekonomi. So salah satu unit ekonomi itu adalah kerajaan. Dan definisi ataupun maksud kerajaan dari sudut ekonomi memang berbeza daripada sejarah. Sejarah kita kata bahawa kerajaan ialah iaitu satu unit pemerintahan, satu unit pemerintahan yang bertujuan untuk menguruskan negara lah. Itu kalau kerajaan. Tapi kalau dalam ekonomi lain, dalam sejarah lain dan ekonomi lain. Dan peranan kerajaan sebagai pengeluar dan juga sebagai majikan. Kita akan lihat sebagai pengeluar, sebagai majikan, kemudian untuk mencapai objektif makroekonomi negara serta mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Di mana kita telah belajar peranan kerajaan sebagai pengeluar, iaitu kerajaan akan mengeluarkan barang awam dan juga barang sosial. Barang awam dan barang sosial. Apa itu barang awam? Iaitu barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain dan tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya. Itu barang awam. Contohnya kalau kita lihat sekolah, hospital dan jalan raya. Manakala barang sosial ialah barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar, iaitu barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Dan contohnya air terawat, rakyat celik huruf, kesihatan rakyat meningkat, itu barang sosial. Baik, kalau kamu nak bezakan antara barang awam dengan barang sosial, just ingat satu je. Barang awam ialah barang yang kamu boleh pegang dan dalam bentuk fizikal. Seperti sekolah, hospital, jalan raya, lampu jalan raya. Kemudian juga kemudahan awam seperti telefon awam, kemudian juga taman permainan. Bermakna di dalam bentuk fizikal. Kalau barang sosial ialah perkhidmatan yang ditawarkan, seperti air yang terawat, rakyat celik huruf, kesihatan rakyat meningkat. So itu semua adalah barang sosial. Contohnya kalau kita lihat sekolah barang awam, tapi sistem pendidikan itu barang sosial. Sistem pendidikan, guru-guru, silibus itu semua adalah barang sosial. Hospital barang awam, tapi perkhidmatan kesihatan itu barang sosial. Nampak tak? Hospital barang awam, perkhidmatan kesihatan itu barang sosial. Jadi bermakna barang sosial ini biasanya adalah barang yang kamu tak nampak. Seperti perkhidmatan dan sebagainya. Barang awam, barang yang kamu nampak boleh pegang. Seperti sekolah, hospital dan sebagainya. So itu perbezaan yang ketara di antara barang awam dengan barang sosial. So cikgu harap kamu dapat clear tentang perbezaannya. Baik. Kemudian kalau kita lihat wujudnya monopoli semula jadi kerajaan, di mana kita tahu monopoli ini bermaksud pengeluaran barang atau perkhidmatan itu dibenarkan untuk dikeluarkan oleh firma berkaitan kerajaan sahaja. Jadi kita tahu bahawa pengeluaran barang awam dan barang sosial ini memerlukan kos modal yang tinggi. Jadi hanya mampu dibiayai oleh kerajaan
melalui kutipan cukai dari masyarakat. Jadi kalau kita lihat contoh pasaran monopolis semula jadi. Antara ciri-ciri pasaran monopolis semula jadi adalah seperti hanya satu firma sahaja yang menawarkan perkhidmatan itu, seperti bekalan elektrik. Bekalan elektrik di negara kita memang hanya disediakan oleh TNB. TNB. Dan yang kedua, ciri kedua iaitu keluaran itu tidak ada pengganti. Maknanya barang keluaran firma kerajaan itu tidak dikeluarkan oleh firma lain. Tak dikeluarkan oleh firma lain. Itu penting. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat penentu harga pasaran. Kerajaan akan menentukan. Kerajaan yang akan menentukan harga barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan. Iaitu kalau kamu nak tahu bahawa contohnya bil elektrik, TNB, bil air, itu semua sebenarnya ditentukan oleh kerajaan. Ya. Jadi kerajaan akan menentukan harga pasarannya dan tiada kebebasan keluar masuk industri. Di mana kalau kita lihat, wujud halangan atas kebebasan firma lain untuk keluar dan masuk pasaran. Maknanya, tidak boleh ada firma lain yang membekalkan elektrik selain daripada TNB. Kalau nak bekalkan pun juga, ada banyak halangan dia. Itu satu. Yang kedua, syarikat ataupun orang yang dah terlibat dalam TNB ni, even TNB sendiri, dia tak boleh menarik diri. Aku dah tak nak supply lah elektrik. Tak boleh. Dia tak boleh keluar suka-suka hati. Dia tak boleh. Jadi tidak ada kebebasan keluar masuk dalam industri ini. Pembekalan industri pembekalan perkhidmatan awam seperti bekalan elektrik, bekalan air, itu memang pasaran monopoli. Baik. Kemudian kita lihat juga, tadi peranan kerajaan sebagai pengeluar. Yang kedua, peranan kerajaan sebagai majikan. Kita tahu bahawa kerajaan juga menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan seperti pekerjaan seperti tentera, polis, guru. Dan peluang pekerjaan ini telah menjana pendapatan dan telah meningkatkan taraf hidup kerana kuasa beli itu akan meningkat. Dan sebagai majikan, kerajaan akan tawarkan pelbagai faedah sampingan kepada kaki tangan awam seperti allowance perumahan, allowance sara hidup, kemudahan pinjaman, perumahan, cuti tahunan, pencen selepas bersara dan lain-lain lagi. So, peranan kedua kerajaan ialah sebagai majikan. Dan kita pergi kepada seterusnya, iaitu peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Kerajaan memang ada tanggungjawab untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Baik, makroekonomi ini merujuk kepada kajian mengenai ekonomi, tetapi secara menyeluruh dalam isu yang umum. Seperti apa isu-isu umum seperti pendapatan, keluaran negara, guna tenaga, masalah pengangguran, inflasi dan sebagainya. So itu kita kata sebagai makroekonomi. Ingat, dalam ekonomi ada dua jenis, makroekonomi dan mikroekonomi. Mikroekonomi adalah seperti mana yang kamu belajar dalam tingkatan 4 dulu. So iaitu berkaitan dengan pasaran, permintaan, penawaran, keluh, dan juga berkaitan dengan pengeluaran. Itu mikroekonomi. Kalau berkaitan dengan pendapatan, pengangguran, inflasi, itu semua makroekonomi. Makroekonomi. Jadi, matlamat kerajaan adalah untuk mencapai objektif makroekonomi. Apa objektif makroekonomi? Objektif itu matlamat. Matlamat makroekonomi kerajaan iaitu mencapai guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh maksudnya apa? Semua orang dapat kerja. Tak ada yang mengganggu. Kemudian yang kedua, kestabilan harga iaitu harga barang stabil. Tidak terlalu meningkat sehingga inflasi
ataupun tidak terlalu murah sehingga menyebabkan kemelesetan ekonomi. Dan juga objektif makroekonomi kerajaan iaitu pertumbuhan ekonomi di mana setiap tahun ekonomi akan bertumbuh, meningkat setiap tahun daripada tahun sebelumnya. Dan yang keempat, kestabilan imbangan pembayaran. Di mana kestabilan imbangan pembayaran ini bermaksud kestabilan dari sudut keluar masuk duit dalam perdagangan antarabangsa, iaitu kestabilan import dan juga ekspor. Itu dipanggil kestabilan imbangan pembayaran. So ada 4 objektif makroekonomi kerajaan. Dan kalau kita lihat dari sudut guna tenaga, apa itu guna tenaga? Guna tenaga merujuk kepada kadar pengangguran di sebuah negara dengan paras yang rendah, iaitu kadar pengangguran kurang daripada 4%, itu dipanggil guna tenaga. Guna tenaga penuh itu dimaksudkan sebagai guna tenaga penuh. Bermakna senang cerita bahawa sebenarnya kalau 4% sahaja yang menganggur, maksudnya di sini iaitu 96% telah memiliki pekerjaan. Itu maksudnya. Maknanya 96% guna tenaga di Malaysia ini telah memiliki pekerjaan. Jadi itu dipanggil guna tenaga penuh. Dan yang tak bekerja berapa? Yang tak bekerja 96%, dan yang tak bekerja hanya 4% saja. Itu dipanggil, itu dah cukup untuk kita mengklasifikasikan dia sebagai guna tenaga penuh. Ya. Jadi kita dah faham guna tenaga iaitu mengukur jumlah tenaga buruh yang digunakan oleh sebuah negara. Manakala pengangguran pula mengukur jumlah tenaga buruh yang tidak digunakan dalam sebarang kegiatan ekonomi. Kalau guna tenaga tinggi, maksudnya kegiatan ekonomi kita banyak. Kalau guna tenaga tinggi, maka kita mempunyai banyak kegiatan ekonomi. Baik. So itu guna tenaga penuh. Dan juga kalau kita lihat kesan daripada guna tenaga penuh, kalau kamu lihat flow dia, bila guna tenaga penuh dicapai, maka kadar pengangguran akan rendah. Bila pengangguran rendah, maka kita tahu bila ramai yang bekerja, maka keluaran negara, production negara akan mencapai tahap yang maksimum, mencapai tahap yang tertinggi. Production kita, jumlah produk kita banyak, semua dah keluarkan pada maksimum. Bila produk semua banyak dikeluarkan pada tahap maksimum, maka pendapatan negara akan meningkat. Pendapatan negara ini merujuk kepada pendapatan negara individu, maknanya pendapatan individu, pendapatan syarikat juga meningkat, pendapatan kerajaan juga akan meningkat. So itu yang dimaksudkan dengan pendapatan negara meningkat. Bila pendapatan negara meningkat, semua orang dapat duit yang lebih, maka taraf hidup masyarakat akan meningkat. Maksud taraf hidup iaitu gaya hidup masyarakat akan meningkat. Kalau dulu bila tak ada pekerjaan, pakai telefon Nokia 3310 je. Jadi sekarang bila taraf hidup masyarakat meningkat, dah mula pakai Android. Meningkat lagi, dah mula pakai iOS, dah pakai Apple. Gitu. Nampak? Jadi itu kesan pencapaian guna tenaga penuh. Ada siapa kat sini pakai telefon bimbit jenama buah? Ada jenama buah kat sini yang guna jenama buah. Sebab cikgu tahu ramai pelajar yang suka pakai jenama buah tu. Oh tak ada kan? Okey. Nazira mungkin pakai jenama buah ya, Nazira. Okey. Mungkin pakai jenama buah agak. Baik. Kemudian Android je. Okey. Baik. Guna tenaga penuh. Yang kedua, kestabilan harga. Maksud kestabilan harga iaitu kestabilan kuasa beli. Bila harga stabil, maka kuasa beli kita stabil serta kos sara hidup juga akan stabil. Jadi ketidakstabilan harga boleh menjejaskan taraf hidup masyarakat. Dan tingkat harga umum yang stabil wujud apabila harga purata barang
tidak mengalami sebarang perubahan, ataupun sebenarnya dikatakan tingkat harga umum yang stabil ini adalah kalau harga barang itu mengalami perubahan pada kadar yang rendah. Maknanya ada peningkatan, tapi peningkatan dia secara sedikit demi sedikit. Jadi, kalau kita lihat apa yang dimaksudkan kestabilan harga, iaitu apabila harga barang itu tidak mengalami inflasi atau tidak mengalami deflasi. Ini kedua-dua ini adalah ketidakstabilan harga, di mana inflasi kita tahu bermaksud tingkat harga umum naik secara berterusan menyebabkan kos sara hidup naik dan menyebabkan kuasa beli pengguna menurun. Macam sekarang lah, kan, minyak masak naik, okay, kemudian juga tepung pun naik, bawang pun naik, harga sayur pun naik, maka harga makanan juga akan naik. Bila harga makanan yang dijual tu naik, maka kuasa beli kita. Dulu dengan RM50 boleh beli macam-macam. Sekarang ni RM50 kurang dah. Dulu boleh beli 5 item. Sekarang dengan RM50 hanya boleh beli 2 atau 3 item saja. Itu maksudnya kuasa beli pengguna menurun. Ya, itu akibat daripada inflasi. Baik. Deflasi pula iaitu kemelesetan ekonomi di mana tingkat harga umum jatuh. Maknanya harga barang jatuh secara berterusan. Okey, secara umumnya bila jatuh harga barang itu, pembeli memang sukalah barang jadi murah. Tapi firma yang rugi. So firma akan rugi sebab harga barang itu jatuh dan dia mengalami kerugian. Jadi firma akan terpaksa membuang pekerja, maka ini menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Ramai yang tak bekerja. Jadi matlamat kerajaan untuk kestabilan harga supaya apa? Tidak mengalami inflasi, tidak mengalami deflasi. Kedua. Okey. Baik. Dan matlamat kerajaan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi ini dimaksudkan sebagai peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sebuah negara pada sesuatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Ada pula yang fogging sekejap. Time-time ni lah dia nak fogging. Okey, baik. Kita lihat prestasi ekonomi negara diukur melalui perubahan dalam prestasi ekonomi diukur dengan cara melihat perubahan dalam tingkat keluaran negara pada satu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Maknanya kalau macam sekarang ni, kita nak tengok ekonomi negara kita meningkat atau tidak, kita akan tengok perubahan tingkat keluaran negara daripada tahun 2022 berbanding daripada tahun 2021. So pertumbuhan ekonomi ini berlaku apabila tingkat keluaran negara bertambah dan kesannya kalau kita lihat di sini, bila pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maknanya ekonomi kita bertumbuh dengan tinggi, maka bermaksud kegiatan ekonomi meningkat. Macam-macam kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, semuanya meningkat. Bila semua meningkat, maka akan menambahkan peluang pekerjaan. Sebab firma-firma yang banyak kegiatan ekonomi ini akan memerlukan pekerja-pekerja tambahan untuk mereka meningkatkan lagi production mereka. Jadi ini akan menambahkan peluang pekerjaan. Bila menambahkan peluang pekerjaan, maka akan meningkatlah guna tenaga. Maksudnya, bilangan orang yang bekerja akan bertambah. Bila orang yang bekerja bertambah, pengangguran akan menurun. Maknanya yang tak bekerja kurang, semakin sedikit yang tak bekerja. Jadi, dengan itu pendapatan negara akan meningkat dan akan menyebabkan kuasa beli dan permintaan juga akan meningkat, dan akhirnya peningkatan taraf hidup masyarakat. So bermakna di sini kalau kita lihat,
guna tenaga, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi, semua akan merujuk kepada matlamat akhir iaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. Matlamat dia sama sebenarnya. Cuma flow dia sedikit berbeza. But in the end, dia mencapai matlamat yang sama. Okay. Dan satu lagi iaitu matlamat makroekonomi. Objektif makroekonomi iaitu kestabilan imbangan pembayaran. So kita tahu imbangan pembayaran ialah satu penyata keuangan yang merekodkan aliran wang masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa dalam tempoh satu tahun. Maksudnya aliran wang masuk dan keluar. Wang masuk kerana apa? Kerana kita import. Wang keluar kerana apa? Bukan. Wang masuk kerana apa? Kita ekspor. Dan wang keluar kerana apa? Kerana kita import barang. Jadi imbangan pembayaran ni kita akan lihat dari sudut sama ada imbangan pembayaran lebihan ataupun imbangan pembayaran defisit ataupun kurangan. Ya. So kerajaan akan berusaha mewujudkan imbangan pembayaran lebihan kerana ianya lebih menguntungkan negara. Jadi itu matlamatnya. So imbangan pembayaran lebihan dan defisit di sini ya. Imbangan pembayaran lebihan apabila apa yang dimaksudkan lebihan? Bila aliran wang yang masuk, maknanya wang masuk lebih tinggi daripada wang yang keluar. Wang yang masuk lebih tinggi daripada wang yang keluar, so kita akan ada lebihan. Manakala kalau imbangan pembayaran defisit pula, iaitu aliran wang yang keluar lebih melebihi wang yang masuk. Jadi itu dipanggil kurangan. Duit keluar lebih banyak daripada duit masuk, itu dipanggil imbangan pembayaran defisit. So, apakah kesannya lebihan imbangan pembayaran ini? Kalau duit masuk lagi banyak daripada duit keluar, bermakna akan berlaku lebihan. Maka bila duit masuk banyak, bermakna rizab pertukaran asing di bank pusat bertambah. Dia macam ni, senang je. Bila duit masuk tu bukanlah dalam bentuk ringgit Malaysia. Duit yang masuk tu adalah dalam bentuk duit antarabangsa. Mata wang negara lain seperti US dollar, seperti mata wang yuan Jepun, yen Jepun, kemudian mata wang lain. Mereka nak beli barang kita, mereka akan bayar pakai duit mereka. Tetapi sampai di sini mereka akan minta duit ringgit Malaysia untuk bayar kepada peniaga-peniaga kita. So duit ringgit dan duit mata wang asing tu akan masuk banyak. So itu akan disimpan dalam rizab pertukaran asing. So rizab pertukaran asing ni semuanya akan disimpan di mana? Di bank pusat, iaitu Bank Negara Malaysia lah. So rizab pertukaran asing ni maknanya duit mata wang asing ni telah pun bertambah di bank pusat. Jadi bila duit mata wang negara lain ini banyak dalam bank pusat negara kita, maka nilai mata wang tempatan akan meningkat. Sebab apa nilai mata wang tempatan meningkat? Sebab negara-negara lain, peniaga-peniaga daripada negara lain, dia nak beli ringgit Malaysia. Sebab dia nak beli barang Malaysia. Contoh, kalau macam cikgu keluarkan topi polis ni. Topi polis ni keluaran Malaysia. Salah. Topi keluaran Malaysia. So ramai yang nak beli. So kilang cikgu ada di Shah Alam. Jadi bila dia nak beli, dia akan hantar duit dia pakai dolar ke, pakai pound sterling ke kan. So mereka akan minta duit ringgit Malaysia untuk bayar pada cikgu. Kan? Jadi bermakna lagi banyak dia orang muda, lagi banyaklah mereka perlukan duit ringgit Malaysia. Bila duit ringgit Malaysia permintaannya tinggi, maka nilai mata wang kita akan meningkat. Jadi bila nilai mata wang kita meningkat, kegiatan ekonomi kita semakin pesat ataupun semakin maju. Baik.
Berbeza berbanding dengan defisit, imbangan pembayaran defisit, di mana kalau kita lihat rezard pertukaran asing di bank pusat berkurang. Kerana apa? Kerana duit kita, duit simpanan, duit mata wang negara lain di negara kita akan banyak dikeluarkan sebab kita pergi beli kita pergi beli barang luar bawa masuk. Contohnya bila kita pergi beli barang di US. So kita akan pakai duit dolar yang kita ada di bank pusat untuk membeli barang itu dan bawa masuk. Maka duit mata wang asing di negara kita akan berkurangan. So bila berkurangan, maka nilai mata wang tempatan juga akan merosot. Sebab apa? Sebab tak ramai orang yang minta barang, nak beli barang kita. Jadi tak ramai orang yang akan minta ringgit Malaysia. Bila tak ramai minta ringgit Malaysia, maka ringgit Malaysia akan tutup. Ya. Jadi ini menyebabkan kegiatan ekonomi dalam negara semakin merosot. Maknanya tak banyak, semakin berkurangan. Sebab tidak ada ekspor ke luar negara. Jadi inilah dia imbangan pembayaran lebihan dan imbangan pembayaran defisit, di mana kerajaan akan fokus kepada imbangan pembayaran yang lebihan. So itu 4 matlamat. Baik. Kemudian peranan kerajaan iaitu 1.1.3 iaitu kerajaan perlu mengawal selia. Mengawal selia ni maksudnya monitor sebenarnya tahu. Kerajaan perlu monitor pengeluar dan juga monitor externality negatif. Pengeluar tu firma-firma lah, dan juga externality negatif ni ialah dikatakan sebagai merujuk kepada kos luaran yang ditanggung oleh masyarakat selain pengeluar dan pengguna barang itu. So, kos luaran adalah kesan yang memudaratkan masyarakat akibat aktiviti ekonomi yang dijalankan. So, itu dikatakan sebagai externality negatif, iaitu kesan luaran yang negatif. Apakah contoh-contoh? Kadang-kadang kalau kita lihat firma untuk memaksimumkan untung, maka mereka akan menjalankan aktiviti pengeluaran barang dan perkhidmatan yang mungkin itu akan menjejaskan kebajikan masyarakat, seperti bila nak fikirkan untung saja, maka mereka akan menggunakan eksploitasi pengguna, dan juga mereka juga mungkin akan aktiviti pengeluaran barang itu akan menimbulkan kesan externality negatif. Contohnya apa? Kalau kita lihat seperti kalau mengeksploitasi pengguna, firma mungkin menetapkan harga yang tinggi atas barang keperluan. Pengeluar juga mungkin menjual barang yang tak selamat digunakan atau tidak berkualiti dan menyebabkan kebajikan pengguna terjejas. Sebab firma hanya pentingkan keuntungan, tidak memikirkan tentang kualiti, dan ini dipanggil eksploitasi pengguna. Maknanya mengambil kesempatan lah terhadap pengguna. Kemudian yang kedua, menimbulkan kesan externality negatif, iaitu contoh externality negatif seperti pencemaran udara, pencemaran air, akibat daripada pembuangan sisa industri. So hal ini akan menjejaskan kehidupan dan kesihatan masyarakat. Seterusnya mempengaruhi taraf hidup mereka. Jadi inilah yang kerajaan perlu kawal. So bagaimana kerajaan mengawal externality negatif dan juga mengawal, memantau aktiviti pengeluar ini adalah dengan undang-undang dan peraturan, kemudian memberikan subsidi serta mengenakan cukai. So 3 alat ini akan digunakan untuk kerajaan kawal dan pantau aktiviti pengeluar. So sebab itu kerajaan mengenakan pelbagai undang-undang dan peraturan. Seperti Akta Kawalan Harga dan Akta Anti Pencatutan. Baik, pencatutan itu sebenarnya adalah anti menyimpan barang. Dia menyimpan barang, menyorokkan barang, untuk menunggu harga barang itu meningkat dan kemudian baru dijual. Itu percatutan. Aktiviti menyimpan barang untuk dijual pada harga yang lebih tinggi. Baik, itu undang-undang dan peraturan dia. So ini
Dalam hal ini, kerajaan telah mengenakan atau memperkenalkan dasar harga maksimum dan harga minimum. Apa beza dia? Baik, dasar harga maksimum iaitu menetapkan harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Iaitu contohnya kalau macam sepatutnya bila harga keseimbangan tu kamu tahu kan, harga keseimbangan tu merujuk kepada garisan yang ini dan ini dan ini. Betul? Dan ini adalah titik keseimbangan, betul? Yang I ni. Kita tahu bahawa ini berlaku kerana permintaan dan penawaran. Tapi bagi kerajaan, bila kerajaan tetapkan, no, kita tak boleh jual pada harga titik keseimbangan. Kita kena jual pada harga yang lebih rendah, iaitu di sini. Di sini, iaitu di bawah. Bukan di A, tetapi di B, dekat bawah. Tak tulis pula. Di bawah. So, menetapkan harga lebih rendah daripada titik keseimbangan. Untuk apa? Untuk menjaga kebajikan pengguna. Maknanya masyarakatlah. Supaya pengguna dapat beli barangan dengan harga yang berpatutan. Maknanya dasar harga maksimum untuk menjaga kebajikan pengguna. Manakala, kalau dasar harga minimum, iaitu dasar penetapan harga yang lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan supaya kebajikan pengeluar dapat dijaga, supaya pengeluar mendapat keuntungan yang lebih tinggi dan ini menyebabkan mereka boleh mengeluarkan harga, mengeluarkan produk itu dengan lebih banyak. Sebagai contoh sama juga, maknanya kalau katakan macam lebih tinggi daripada harga keseimbangan, maknanya yang ini, kita tahu yang ini dan juga yang ini. So kerajaan menetapkan untuk letakkan harga pada di atas daripada harga keseimbangan. Dia di atas daripada harga keseimbangan. Supaya apa? Supaya pihak pengeluar dapat keuntungan yang lebih tinggi. Contohnya apa? Contohnya macam pengeluar-pengeluar kelapa sawit. Kita tahu bahawa pengeluar-pengeluar kelapa sawit ini, mereka akan jual kelapa sawit itu di kilang-kilang, pada kilang-kilang yang mengeluarkan minyak kelapa sawit. Jadi, kerajaan menetapkan kalau nak beli kelapa sawit itu daripada pengeluar, maka beli pada harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Supaya apa? Dapat menjaga kebajikan para peneroka, para petani-petani yang menanam kelapa sawit. Jadi, itulah dia dasar harga minimum, menetapkan harga lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan. Dan satu lagi kuota, iaitu had penawaran barang. Had penawaran sesuatu barang pada suatu tingkat kuantiti. Dan kenapa kerajaan kenakan kuota? Untuk mengatasi masalah lebihan atau kurangan barangan di pasaran. So kuota tu ialah had penawaran. Contohnya, kerajaan mengenakan had ataupun mengenakan kuota kepada kereta-kereta import yang masuk ke dalam negara kita, supaya supaya tidak mengalami masalah lebihan kenderaan import di negara kita. Lebihan. Dan juga kerajaan mengawal kesan externality negatif dengan melalui pemberian lesen. So firma yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan akan ditarik balik lesen mereka dan tidak dibenarkan beroperasi. Dan kalau kita lihat, kerajaan juga menjalankan pemantauan aktiviti pengeluaran firma dari semasa ke semasa untuk memastikan firma mematuhi peraturan. So inilah dia, kita kata sebagai tugas-tugas tugas-tugas kerajaan dalam mengawal externality negatif. Begitu juga kerajaan akan memberi subsidi. Baik, subsidi ialah bantuan keuangan yang diberikan oleh kerajaan kepada sesuatu perniagaan atau sektor ekonomi. Dan kenapa kerajaan beri subsidi? Pertama sekali untuk menstabilkan harga barang.
dan mengurangkan kos pengeluaran. Jadi kalau ada firma yang yang eksploitasi pengguna, maka kerajaan akan menggunakan untuk mengawal eksploitasi pengguna ini, kerajaan akan beri subsidi kepada pengeluar untuk mengawal harga barang. So bila kos pengeluaran meningkat, pengeluar akan pindahkan beban kos itu kepada pengguna. So kerajaan perlu beri subsidi kepada pengeluar untuk menampung kenaikan kos pengeluaran itu. Maka pengeluar bila dah dapat subsidi, maka pengeluar tidak akan menaikkan harga barang. Tidak akan menaikkan harga barang bila kerajaan memberi subsidi. Satu lagi, untuk mengawal kesan externality negatif ni, maka pemberian subsidi oleh kerajaan boleh menggalakkan pengeluaran suatu barang serta sesuatu teknik pengeluaran. So pengeluar yang ingin mendapat faedah daripada subsidi kerajaan akan mengeluarkan barang yang digalakkan oleh kerajaan ataupun menggunakan teknik pengeluaran yang diperkenalkan. So kebiasaannya kerajaan selalunya akan memberi subsidi kepada pengeluar yang menggunakan kaedah pengeluaran yang mesra alam. Lagi mesra alam, maka kerajaan akan beri lagi subsidi untuk menggalakkan kaedah pengeluaran yang mesra alam dan tidak mencemarkan alam. Dan satu lagi alat yang digunakan ialah cukai. Cukai merupakan satu mekanisme yang mengumpulkan hasil daripada individu atau syarikat ataupun entiti lain untuk membangunkan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan awam demi kesejahteraan rakyat. So dengan cukai, kerajaan akan cuba untuk mengawal eksploitasi pengguna dengan mengenakan cukai. Bila kenakan cukai, maka akan menambahkan kos pengeluaran itu, maka jumlah penawaran akan merosot. Sebagai contoh, kerajaan mengenakan cukai yang tinggi ke atas barang yang membahayakan seperti rokok. Jadi tujuan dia untuk apa? Supaya pengeluar rokok tidak mengeksploitasi pengguna. Dan satu lagi, untuk mengawal kesan externality negatif, kerajaan akan kenakan cukai ke atas barangan dan perkhidmatan yang membawa kesan yang pencemaran alam. Dan pengenaan cukai akan meningkatkan kos bagi firma dan menyebabkan firma lebih prihatin terhadap alam sekitar. Contohnya cukai karbon yang merupakan cukai persekitaran yang dikenakan ke atas kandungan bahan api. Cukai karbon ini sebenarnya cukai untuk kenderaan, di mana kalau kenderaan yang dikeluarkan memiliki kandungan yang boleh melepaskan karbon dioksida yang lebih tinggi, maka kerajaan akan kenakan cukai untuk kenderaan-kenderaan seperti itu. Sebab itu kenderaan-kenderaan seperti itu tidak lagi dieksport ke negara kita. Sebab negara kita mengenakan cukai yang tinggi untuk kenderaan yang mengandungi yang boleh melepaskan karbon dioksida yang tinggi. Jadi sebab itu kenderaan-kenderaan yang negara kita ada sekarang ni adalah kenderaan yang kurang melepaskan karbon dioksida. Kurang, bukan tak ada, kurang. Baik, seterusnya matlamat kerajaan untuk menjaga kebajikan negara dan meningkatkan kemakmuran negara. So inilah dia. Sebenarnya menggabungkan kesemuanya yang kita belajar tadi. So sebagai pengeluar dan majikan, menggaji pekerja dalam sektor awam, menjadikan barang awam dan barang sosial, menggalakkan aktiviti pelaburan, kestabilan imbangan pembayaran, mencapai objektif makroekonomi dengan guna tenaga penuh, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi, kestabilan imbangan pembayaran, dan mengawal selia pengeluar dan externality negatif menggunakan undang-undang dan subsidi untuk mengawal harga pasaran. Baik, so itu adalah kalau kita lihat itu sebagai 1.1.1 dan kemudian baru masuk kepada 1.2 penunjuk ekonomi. Apa itu penunjuk ekonomi? Macam cikgu cakap, penunjuk ekonomi sebenarnya adalah alat-alat ataupun data-data makroekonomi yang sebenarnya digunakan untuk mentafsir, untuk memberi tafsiran
tentang prestasi sesebuah ekonomi secara keseluruhan. Penunjuk ekonomi ni sebenarnya adalah kita kata macam kalau badan kita, okey, macam mana untuk badan kita sihat, okey, kita akan guna termometer untuk ukur suhu badan. Termometer kan? Bukan termometer apa? Alat yang ukur suhu badan tu termometer kan? Yalah yang nak dapatkan temperature tu. Guna apa benda tu? Yang letak tu. Termometer. Yalah. Betul lah Nazira. Betul. Okey. Al-maklumlah, lama sangat tak guna Okey. Termometer nak tahu badan kita ni okey demam ke tidak. Kemudian kita kalau pergi ke hospital dia akan kata dia minta okey air kencing. So air kencing tu digunakan untuk apa? Untuk lihat ada tak kandungan glukos yang tinggi. Okey, ataupun kandungan gula yang tinggi ataupun pelbagainya. Untuk mengetahui kesihatan. Begitu juga doktor akan ambil darah kita dan analisis darah itu. Sama ada darah itu mengandungi contohnya kandungan kolesterol yang tinggi ke. So dia tengok daripada melalui darah. So kita tahu bahawa suhu badan, air kencing dan juga darah itu adalah 3 alat untuk menunjukkan prestasi badan. Dalam ekonomi, untuk mengetahui prestasi ekonomi kena guna 4 alat ini. Iaitu yang pertama, indeks harga pengguna. Kemudian yang kedua, kadar pengangguran. Ketiga, KDNK. Dan yang keempat, imbangan pembayaran. So, contohnya macam indeks harga pengguna. Apa yang dia buat? Indeks harga pengguna akan mengukur perubahan harga sekumpulan barang atau perkhidmatan yang terpilih dalam ekonomi bagi suatu tahun berbanding tahun dasar. Dan indeks harga pengguna akan sebagai penunjuk untuk mengkaji perubahan tingkat harga umum dan akan menunjukkan kos sara hidup masyarakat adakah meningkat atau menurun. Dan mengesan inflasi melalui peningkatan dalam indeks harga pengguna. So, indeks harga pengguna sebenarnya akan ukur harga barang dan perkhidmatan yang dikelaskan ke dalam 12 kumpulan barangan dan perkhidmatan utama. Seperti makanan dan minuman, restoran dan hotel. So, makanan dan minuman akan menerima wajaran yang besar. 30.2%. Why? Sebab memang kalau dalam kehidupan kita, duit pendapatan kamu biasanya akan banyak habis kepada makanan. So makanan menjadi satu keutamaan dalam perbelanjaan, perbelanjaan individu ya. Jadi sebab itu diberikan wajaran yang tinggi. Baik. Dan juga kemudian tahun dasar dan tahun semasa, di mana tahun dasar ialah tahun yang dia nak letakkan di situ sebagai tahun yang mula diukur. Ya. Dengan buat perbandingan. Contohnya, apabila letakkan tahun 2019 sebagai tahun dasar, maka tahun 2022 ini adalah tahun semasa. So dia akan lihat ada tak kenaikan daripada tahun 2019 sampai 2022. Dan tahun dasar itu diberikan nilai indeks 100. Jadi dia akan tolaklah indeks tahun semasa tolak dengan indeks 100 itu. So berapa poin peningkatan indeks harga pengguna? Ya, tapi cikgu rasa tinggi ni. Tinggi sekarang. Baik. Kemudian, dengan indeks harga pengguna itu kita boleh mengesan inflasi. Apa itu inflasi? Iaitu kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan. Ingat kalau dia naik sikit-sikit kemudian turun balik, itu bukan inflasi. Tapi kalau dia naik secara berterusan dan bukan satu barang tapi banyak barang, maka itu baru dipanggil inflasi. Ya. Dan indeks harga pengguna ni berfungsi sebagai penunjuk ekonomi yang menggambarkan inflasi. So, kalau kita lihat inflasi ada berapa jenis? Ada 3. Iaitu inflasi sederhana, kemudian juga inflasi merangkak, dan juga inflasi melampau ataupun dipanggil hyperinflasi.
Ya, inflasi sederhana, kadar inflasi dalam setahun tu ialah 2% ke 3%. Tu inflasi sederhana. Inflasi merangkak, iaitu kadar inflasi antara 4% hingga 5%, dan inflasi melampau lebih daripada 5% lah. Kadang-kadang mencapai beratus-ratus persen. So, itu inflasi melampau. Dan inflasi sebenarnya ada 3 jenis. Tiga jenis inflasi iaitu, tiga jenis ini diukur daripada punca-punca berlakunya inflasi. Macam tadi, ini kadar inflasi. Kadar inflasi ni ada 3. Inflasi sederhana, inflasi merangkak, inflasi melampau. Dia mengikut kadar berapa kenaikan dia. Tapi yang ini jenis inflasi mengikut punca. Iaitu punca dia, yang pertama, inflasi berpunca daripada tarikan permintaan. Satu. Yang kedua, inflasi yang berpunca daripada tolakan. Tolakan kos. Yang ini salah. Mungkin cikgu ada itu banyak kali betulkan. Inflasi tolakan kos. Bukan inflasi tarikan permintaan. Inflasi tolakan kos. Dan yang ketiga, inflasi diimport. Di mana kalau kita lihat inflasi tarikan permintaan merujuk kepada kenaikan tingkat harga barang apabila permintaan masyarakat melebihi penawarannya. Itu maksud inflasi tarikan permintaan. Apabila harga barang naik sebab permintaan masyarakat lebih daripada penawarannya dalam pasaran. Dan kenapa boleh wujud? Antara punca wujudnya peningkatan jumlah permintaan ini. Kenapa meningkatnya jumlah permintaan tu, cikgu? Kerana ada peningkatan dalam tingkat pendapatan. Maknanya gaji bertambah. Of course, bila gaji bertambah, maka pengguna akan cenderung untuk berbelanja dengan lebih banyak. Maknanya bila ada peningkatan harga, maka peningkatan permintaan, sebab apa ada peningkatan gaji? So, bila meningkatnya gaji, mereka akan buat lebih banyak permintaan. So, ini akan menyebabkan harga barang itu meningkat. Satu lagi, punca kepada peningkatan jumlah permintaan. Kenapa permintaan bertambah? Kerana pertambahan penawaran wang, iaitu bekalan wang dalam pasaran bertambah disebabkan oleh perbelanjaan kerajaan secara berlebihan. Bila perbelanjaan kerajaan, especially perbelanjaan pembangunan, buat projek sana, buat projek sini, buat projek itu, buat projek ini, maka duit akan banyak di pasaran. Bila duit banyak di pasaran, maka ini menyebabkan orang ramai dapat duit lebih dan menyebabkan peningkatan jumlah permintaan. Baik. Selain daripada itu, proses penciptaan kredit yang pesat oleh bank perdagangan, di mana maksudnya di sini bank banyak memberikan pinjaman untuk individu dan syarikat berbelanja. Jadi itu bila diberikan pinjaman, maka bertambahlah penawaran wang di pasaran. So, bekalan wang yang banyak di pasaran akan meningkatkan kuasa beli pengguna dan seterusnya jumlah permintaan dalam ekonomi akan meningkat. Jadi bila peningkatan permintaan, maka inflasi pun berlaku, inflasi tarikan permintaan. Yang kedua, inflasi tolakan kos. Merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum apabila kos pengeluaran meningkat. So, kos pengeluaran ini termasuk dengan kos bahan mentah, gaji, kos sewa, dan kos pengangkutan dan sebagainya. So, bila kos-kos ini meningkat, maka pengeluar yang ingin mengekalkan margin keuntungan. Maksudnya, kalau firma ingin mengeluarkan dia punya peratus keuntungan, maka bila peningkatan kos yang meningkat tu akan dipindahkan, memindahkan beban peningkatan kos ini kepada para pengguna. Dengan cara apa? Naikkan harga jualan barang dan perkhidmatan. Oleh itu, tingkat harga umum barang di pasaran akan meningkat dan berlakulah inflasi tolakan kos. Itu. Baik.
Dan inflasi diimport. Okey, inflasi diimport merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum apabila harga barang yang diimport dari luar negara meningkat. So, inflasi import ni ialah apabila kita import barang-barang siap yang mahal, okey, akan dijual pada harga yang lebih tinggi di pasaran tempatan. So, kenaikan harga faktor pengeluaran khasnya bahan mentah dan barang perantaraan yang diimport pula akan menyebabkan kos pengeluaran akan meningkat dan seterusnya menaikkan harga jualan barang dan perkhidmatan. Kenaikan harga barang import boleh disebabkan oleh kenapa harga barang import tu naik, cikgu? Sebab kadar inflasi yang tinggi di negara pengekspor. Contoh, kalau katakan kita import barang dari Jepun, kalau Jepun mengalami inflasi, maka barang yang kita beli itu harganya meningkat. So, bila kita bawa masuk ke Malaysia, harga barang itu kita akan jual dengan lebih tinggi lagi. Maka akan berlakulah peningkatan harga di dalam negara kita. So, itu yang dikatakan sebagai inflasi diimport. Baik. Cikgu dah cakap sejam tadi. Okey. Baik, ada soalan nak tanya? Nak berhenti sekejap. Penat cakap. Okey. Ada soalan nak tanya? Mungkin isu inflasi, kesan inflasi ataupun tadi contoh deflasi. Okey. Baik. Baik, Syah. Sebenarnya deflasi itu bermaksud kemelesetan ekonomi. Okey, kemelesetan ekonomi. Okey, baik, bagus. Baik. Ini yang sebenarnya konsep-konsep ni yang kamu tak faham. Baik, sebenarnya macam ni. Baik. Okey, kita kata bahawa ada dua terms dalam ekonomi iaitu inflasi dan juga deflasi. Baik. Sebenarnya, inflasi kita tahu kenaikan harga barang. Deflasi ni sebenarnya adalah kemelesetan ekonomi, iaitu apabila harga barang jatuh. Okey, dan kenapa harga barang jatuh? Kerana firma mengalami kerugian dan ini menyebabkan firma akan memberhentikan pekerja. So, bila memberhentikan pekerja, maka akan berlakulah pengangguran. So, pengangguran akan meningkat. So, deflasi sebenarnya adalah kemelesetan ekonomi yang menyebabkan harga barang jatuh dan juga menyebabkan firma berhentikan pekerja dan ini menyebabkan pengangguran meningkat. So, itu deflasi. Contoh situasi deflasi inilah dia. Kemelesetan ekonomi dengan pengangguran meningkat. Itu terang-terang deflasi lah. Boleh faham, Syah? Kita ada soalan lain. Kalau nak tanya lagi boleh tanya. Okey, baik. Rizab tu apa, cikgu? Baik, rizab. Okey, baik, bagus. Taking. Okey. Rizab sebenarnya diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu reserve. Bermaksud apa? Simpanan. Sebenarnya dalam perkataan bahasa Inggeris reserve iaitu dipanggil sebagai simpanan. Baik. Rizab ni ada banyak. Dalam ekonomi kamu belajar ada rizab tunai, kemudian ada rizab berkanun, berkanun, dan juga satu lagi ada rizab rizab antarabangsa. Rizab antarabangsa. Baik. Tapi ini dua daripada topik-topik yang berbeza. Rizab tunai dengan rizab berkanun ini, rizab tunai sebenarnya bermaksud jumlah wang, jumlah tunai yang perlu disediakan oleh bank perdagangan. Oleh bank perdagangan setiap hari. Jumlah tunai.
Untuk tujuan apa? Supaya orang ramai boleh keluarkan duit untuk berbelanja. Tapi dia ada had dia. Itu jumlah rizab tunai. Okey, dan jumlah tunai yang perlu disediakan itu bergantung kepada dia sebenarnya bergantung kepada arahan bank negara sebenarnya ataupun bank pusat. Tujuan dia supaya apa? Supaya bank pusat akan dapat mengawal inflasi dan deflasi. Ya, contohnya kalau macam kalau macam satu-satu bank tu, okey, kalau katakan bank pusat kata okey, sekarang ni kita mengalami kemelesetan ekonomi. So, rizab tunai perlu dinaikkan supaya orang boleh berbelanja, orang boleh keluarkan duit yang banyak, okey, dan boleh berbelanja lebih banyak. Bila boleh berbelanja lebih banyak, maka ekonomi akan naik balik. Nampak tak? Dan kalau katakan waktu inflasi, harga barang naik, so kerajaan ataupun bank pusat akan arahkan bank perdagangan untuk kurangkan rizab tunai. Jadi bila orang nak cucuk je, alamak, out of service. Sebenarnya out of service tu, bila nak cucuk tu out of service, sebenarnya duit simpanan dia tu dah habis. Duit dalam ATM tu dah habis. Kenapa dah habis? Sebab bank telah kurangkan dia punya cash dalam tu. Dia kurangkan cash untuk mengurangkan orang ramai berbelanja. So itu rizab tunai. Baik, rizab berkanun pula, okey, iaitu jumlah tunai ataupun kita kata jumlah wang yang perlu disimpan, disimpan di bank negara, oleh setiap bank perdagangan, ya. Dan ini tujuan dia untuk apa? Kenapa perlu disimpan di bank negara? Sebagai satu, security ataupun keselamatan. Keselamatan, dan juga untuk kawalan ekonomi. Kawalan ekonomi di mana kalau lagi banyak jumlah wang yang perlu disimpan di bank negara oleh bank perdagangan, so bermakna bank perdagangan akan boleh offer loan yang tak banyak. Contohnya, katakan ada 100 juta. So every month bank kena simpan dalam bank pusat, katakan dalam 50 juta. 50 juta simpan dalam bank pusat. So 50 juta lagi tu, 50 juta inilah yang bank perdagangan boleh offer untuk loan. Loan kereta kepada orang ramai. Ya, 50 juta. Tapi bila berlaku inflasi, so bank pusat kata apa? Oh, engkau kena simpan lebih banyak lagi ni. Simpan lebih banyak. So daripada 50 million tu, contohnya 50 million, jadi bank pusat kata apa? Sekarang simpan 70 juta pula. 70 million kena simpan dalam bank negara. Maka tinggal berapa? Tinggal di dalam tangan bank perdagangan ialah 30 juta. So sekarang 30 juta inilah yang akan bank perdagangan offer untuk loan kepada orang ramai. Untuk kawalan inflasi dan deflasi. Untuk kawalan. Untuk supaya bank pusat boleh mengawal aktiviti bank-bank perdagangan. Kalau tak dikawal, bank perdagangan, kena ingat bank perdagangan, keuntungan utama dia adalah pada loan. Dia punya main income loan. Main income dia loan. Jadi, lagi banyak bagi loan, bank perdagangan kata lagi bagus. Sebab aku akan dapat keuntungan lebih banyak. Itu bank perdagangan. Tapi keburukan dia, bila terlalu banyak duit di pasaran, harga barang akan naik. Jadi bank pusat kena kawal bank perdagangan, aktiviti perdagangan ini. So kalau kau nak bagi loan boleh, tapi jangan banyak-banyak. Supaya tidak berlaku inflasi. Kalau kamu bagi banyak loan kepada seluruh rakyat, maka rakyat akan berbelanja, maka harga barang akan naik. Dan ini akan menyusahkan rakyat sendiri. So sebab itu, rizab berkanun adalah jumlah wang yang perlu disimpan oleh bank perdagangan, simpan di bank negara.
untuk sebagai keselamatan, okey, dan juga sebagai kawalan ekonomi. Itu reserve berkanun, simpanan berkanun. Baik. Satu lagi yang kamu mungkin belajar iaitu reserve antarabangsa. Reserve antarabangsa ialah simpanan, okey, duit mata wang asing. Okey, mata wang asing seluruh negara, okey, dan simpan di mana? Okey, di bank pusat. Okey, di bank pusat. So, reserve antarabangsa ni macam ni. Macam mana duit dolar, okey, duit Arab, duit Jepun, duit Cina boleh sampai ke Malaysia? Pertama, iaitu pelancongan. Bila orang Amerika contohnya datang ke Malaysia, mereka akan bawa duit pound sterling. Duit Amerika, duit dolar lah. Kalau datang daripada England, duit pound sterling lah. Bila sampai sini, mereka tak boleh berbelanja pergi kedai. Oh, saya nak beli nasi lemak tu lah. Berapa? RM2.50. Oh, saya bagi duit dolar. Dolar boleh? Tak boleh. Peniaga takkan terima. Awak nak pakai duit dolar, awak pergilah tukar dulu. Dan bagi saya duit ringgit Malaysia. Jadi, pelancong-pelancong akan pergi ke money changer untuk tukar duit. So, dia bagi duit dolar. So, untuk apa? Beli ringgit Malaysia. Jadi, sekarang pelancong itu ada duit ringgit Malaysia. Duit dolar tadi akan dipegang oleh money changer. Baik. Apa yang money changer akan buat? Money changer akan kumpulkan semua duit mata wang asing ni. Kemudian dia akan pergi tukar dengan bank negara. Dia orang pergi bank negara, tukarkan duit tu balik kepada duit ringgit Malaysia. Untuk dia orang simpan dan juga untuk dia orang pegang sebagai keuntungan perniagaan itu dan juga untuk tukarkan lagi dengan pelancong-pelancong yang akan datang. Jadi sekarang duit kita kata duit mata wang asing itu telah berada di bank negara. So bank negara buat apa? Bank negara akan asingkan dolar, yen, asingkan dan simpan. Apabila tengok di pasaran, bila harga dolar naik, jadi waktu itu dia boleh jual dolar. So lagi banyak simpanan lagi bagus. Just bayangkan itu baru satu money changer. Berapa puluh dan berapa ratus jumlah money changer seluruh Malaysia. Satu. Kemudian untuk tukar duit mata wang asing dengan mata wang ringgit Malaysia ni juga boleh dibuat di bank. Kalau company-company yang datang, oh saya nak buat bina perniagaan di sini lah. Saya nak kena bina kilang kat sini lah. Nak bina kilang kena berapa? Oh sini kena bina kilang dalam 2 juta. 2 juta ringgit Malaysia. Dia pula datang daripada Amerika. So dia kena tukar duit dolar yang banyak untuk dapatkan 2 juta ringgit Malaysia. Takkan nak pergi money changer. Money changer mana ada duit banyak 2 juta. So kena pergi bank. Bila pergi bank dapat tukar kepada duit ringgit Malaysia. Jadi dapatlah dapatlah 1 juta US dollar. Katakanlah dapat 1 juta US dollar. Itu baru satu firma. Cuba bayangkan kalau banyak firma yang datang ke sini, firma luar negara datang ke sini, nak buka perniagaan di sini. Buka kilang, buka kedai. Jadi mereka akan bawa duit mereka datang ke sini. Jadi duit yang berjuta-juta tu, duit mata wang asing. Tukarkan dengan bank. So bila bank dah dapat duit mata wang asing tu, bank akan tukar pula kepada bank pusat. Dapatkan duit ringgit Malaysia baru. Bank pusat buat apa dengan duit-duit tu? Simpan juga. So itu simpanan duit mata wang asing itu dipanggil reserve antarabangsa. Now, boleh faham? Take it. Faham cikgu. Okay, good. Baik, so ini ada konsep-konsep yang kamu kena faham seperti inflasi, deflasi, reserve. Okay. Baik. Ada soalan lain nak tanya? Seronok juga kalau orang kata apa Q&A ni, maknanya question and answer. Menarik. Kalau ada soalan lain berkaitan dengan inflasi, berkaitan dengan MYR. Okay. MYR tu apa? Okay. MYR dalam currency MYR tu sebenarnya merujuk kepada MY itu refer to Malaysia.
Okey. Dan R itu adalah merujuk kepada ringgit. Okey. So kalau macam Jepun ni, dia JPY. Iaitu JP merujuk kepada Japan dan juga Y itu merujuk kepada yen. Itu istilah yang digunakan. Pula yen. Sebab itu ada USD. USD merujuk kepada US, okay, Amerika, dan juga D itu ialah dolar. Dolar. Macam tu. Nampak tak? Itulah dia sebenarnya. Terms-terms yang digunakan dalam mata wang asing. Okay, GBP. Satu lagi GBP. Okay, GBP. GBP iaitu GB bermaksud Great Britain. Great Britain, dan juga P itu ialah pound sterling. Okay. Pound sterling. So GBP. Okay. Boleh faham Syah? Bagus Syah. Baru. Okay. Boleh. Itulah dia. This is pengetahuan yang cikgu tahu kamu mungkin banyak benda kamu nak tanya tapi tak sempat nak tanya, so kamu boleh bertanya. Ni mungkin nak tanya apa pun ni? Tak ada cikgu. Kau memang dia dari tu tak ada. Sebab apa? Faham? Tak adalah. Okey. Baik. Yang lain-lain, mungkin Nazira nak tanya apa-apa? Rizab berganung, rizab tunai, rizab antarabangsa, inflasi, deflasi. Okey. Dan juga nanti kita akan tengok cukai. Okey. Dan insyaAllah cikgu akan kongsikan kamu juga soalan-soalan contoh, soalan-soalan ekonomi, ya, soalan-soalan ekonomi untuk peperiksaan pertengahan tahun. Tapi cikgu risau satulah. Lupa nak tanya. Kau punya ekonomi akan masuk topik form 4